Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi murid-murid untuk pagi ini. Kita akan bercakap berkenaan dengan masih lagi tema kemasyarakatan, iaitu unit 1 masyarakat penyayang. Tetapi hari ini kita akan pergi kepada seni bahasa. Kita akan belajar berkenaan dengan standard kandungan 4.1.1, iaitu bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Apa kita punya objektif pembelajaran pada pagi ini ialah yang pertama, murid-murid dapat membaca petikan dengan bahasa yang santun, dan yang kedua, murid dapat kenal pasti peribahasa dalam petikan. Dan kriteria kejayaan kita untuk pagi ini ialah murid-murid dapat menyebut dengan betul 4 maksud peribahasa daripada 9 peribahasa yang ada dalam petikan. Jadi di sini murid-murid dapat kenal pasti kita ada istilah peribahasa. Sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran, saya ingin mengingatkan balik murid-murid apa itu maksud peribahasa. Kita selalu belajar, kita pernah belajar peribahasa daripada darjah 1, 2, 3 hingga darjah 4. Hari ini kita nak lihat dan ingat kembali apa peribahasa. Okey, peribahasa adalah satu susunan kata dalam bentuk kiasan dan berlapik yang mempunyai pengertian tersirat. Susunan kata-kata kiasan ini tercipta berdasarkan pengalaman kehidupan seharian oleh masyarakat. Peribahasa ini menjadi satu bentuk luahan sindiran dan pengajaran yang digunakan oleh nenek moyang secara kiasan yang diwarisi generasi demi generasi sejak berzaman. Okey, peribahasa terbahagi kepada 5. Yang pertama ialah simpulan bahasa. Contohnya mulut tempayan. Yang kedua bidalan. Contoh ada udang di sebalik batu. Yang ketiga pepatah. Contoh bagaimana acuan begitulah kuihnya. Yang keempat perumpamaan. Contoh bagai menatang minyak yang penuh. Dan yang kelima ialah bandingan semacam, contoh rajin seperti semut. Jadi murid-murid dapat ya kat sini maksud peribahasa, iaitu susunan kata dalam bentuk kiasan. Dan peribahasa boleh dibahagikan kepada 5, iaitu simpulan bahasa, bidalan, pepatah, perumpamaan dan bandingan semacam. Seterusnya kita pergi kita yang pertama. Okey, murid-murid boleh ambil buku teks murid-murid, okey, dan baca bersama-sama saya. Okey, kita berada di pada tajuk susah senang kita bersama. Okey, murid-murid dah dapat? Mari kita baca bersama-sama ya. Okey. Pada suatu hari, Afifi ditegur oleh ayahnya kerana kelihatan gelisah. Afifi memohon maaf. Afifi menjelaskan bahawa dia bersimpati dengan rakannya Danish. Okey, jadi kita dapat dilihat di sini Afifi rasa gelisah sebab bersimpati kepada rakannya Danish. Apa yang berlaku kepada Danish sebenarnya? Kenapa Afifi bersusah hati? Jadi, di dalam dialog di sebelah gambar ini merupakan penyebab mengapa Afifi bersusah hati dan gelisah. Okey, sebab kita baca ya murid-murid, ayah saya mengalami keretakan tulang di bahagian pinggang akibat kemalangan. Beliau memerlukan katil yang bersesuaian di rumah. Jadi, Danish telah memberitahu Afifi bahawa ayahnya telah mengalami kemalangan. Kemalangan itu menyebabkan beliau mengalami keretakan tulang di bahagian pinggang. Jadi, beliau memerlukan katil yang bersesuaian untuk tidur di rumah. Kita seterusnya kita baca apa yang Encik Nazri katakan.
Encik Nazri mendekati Afifi. Kamu usah susah hati. Rakan Taman Seri Damai telah bulat kata untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas Encik Nazri. Terima kasih ayah. Barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada Danish, kata Afifi. Baiklah, selepas kita membaca petikan ini, kita dapati terdapat beberapa rangkai kata yang telah diwarnakan warna biru. Dan rangkai kata ini sebenarnya merupakan peribahasa. Apakah rangkai kata yang telah diwarnakan warna biru pada petikan? Iaitu pertama, susah hati. Kedua, bulat kata. Ketiga, bagai layang-layang terputus talinya. Dan yang keempat, lapang dada. Ini merupakan peribahasa ya murid-murid. Adakah murid-murid tahu apa maksud peribahasa tersebut? Tidak pasti. Mari kita lihat bersama-sama. Apakah maksud peribahasa? Peribahasa kita yang pertama ialah susah hati. Yang kedua ialah bulat kata. Yang ketiga, bagai layang-layang terputus talinya. Dan yang keempat ialah lapang dada. Apa maksud peribahasa susah hati? Kalau kita dengar susah hati pun kita tahu. Kalau dalam perbualan biasa pun kita memang sebut susah hati jika kita bimbang. Okey, maksud di sini ialah duka cita, berasa bimbang atau gelisah. Bulat kata. Apa maksud bulat kata? Bulat kata bermaksud sepakat. Bagai layang-layang terputus talinya. Maksudnya putus harapan untuk meneruskan hidup. Contohnya dalam petikan tadi, putus harapan untuk meneruskan hidup dekat keluarga Danish sebab ayahnya mengalami kemalangan. Lapang dada. Apa maksud lapang dada murid-murid? Lapang dada bermaksud berasa lega. Kita pergi kepada petikan. Sambungan daripada petikan tadi iaitu 2 minggu kemudian. Encik Azmi. Terima kasih semua penduduk Taman Seri Damai mempunyai hati emas. Bantuan yang saya terima ini pantas macam kilat. Encik Tiong. Sama-sama. Kita hidup bermasyarakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki yang kita ada, kita sumbangkan. Sedikit untuk golongan yang memerlukan. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Encik Ravin, bertuah sungguh kita mempunyai pengerusi taman seperti Encik Nazri. Beliau seorang yang cepat kaki, ringan tangan. Jadi sama juga seperti petikan kita sebelum ini. Rangkai kata yang diwarnakan warna biru merupakan peribahasa. Iaitu, kita ulang ya murid-murid, peribahasa hati emas, pantas macam kilat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah, cepat kaki, ringan tangan. Ingin mengetahui apakah maksud peribahasa dalam petikan. Tadi kita ada 5 peribahasa, iaitu yang pertama hati emas, pantas macam kilat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah, dan cepat kaki, ringan tangan. Apakah maksud peribahasa yang telah disebutkan tadi ya murid-murid? Dapatkah murid mengagak maksud peribahasa tersebut?
Kita lihat satu persatu. Peribahasa yang pertama, hati emas, bermaksud orang yang sangat baik hati. Di sini penduduk taman ialah orang yang berhati emas. Mereka baik hati kerana menolong ayah Danish. Pantas macam kilat. Pantas macam kilat ialah segera atau sangat cepat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, iaitu bermaksud saling tolong menolong ketika susah atau senang. Yang keempat, hati gajah sama dilapar, hati kuman sama dicecah. Bermaksud pengagihan secara adil atau sama banyak. Sebentar tadi dalam petikan kita ada penduduk taman telah memberi bantuan yang sama adil kepada semua penduduk. Yang keempat, yang kelima iaitu cepat kaki, ringan tangan, bermaksud rajin dan giat, sangat suka menolong. Jadi di sini kita telah belajar 9 peribahasa yang murid-murid, 4 peribahasa pada petikan yang pertama dan 5 peribahasa pada petikan yang kedua. Seterusnya, murid-murid perlu mengingati semua maksud-maksud peribahasa yang telah dipelajari pada pagi ini. Kita lihat kembali kesimpulan kita pada pagi ini, iaitu kriteria kejayaan. Murid-murid boleh menyebut 4 maksud peribahasa daripada 9 peribahasa yang telah dinyatakan. Jadi kita ingin ulang kembali apakah peribahasa-peribahasa yang telah dinyatakan di sini. Yang pertama ialah susah hati. Maksud susah hati ialah duka cita, berasa bimbang atau gelisah. Yang kedua ialah bulat kata, iaitu sepakat. Yang ketiga, bagai layang-layang terputus talinya, bermaksud putus harapan untuk meneruskan hidup. Yang keempat, lapang dada, iaitu berasa lega. Yang kelima, hati emas, orang yang sangat baik hati. Yang keenam, pantas macam kilat, iaitu segera atau sangat cepat. Yang ketujuh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bermaksud saling tolong menolong ketika susah atau senang. Yang ke-8, hati gajah sama dilapar, hati kuman sama dicecah, iaitu pengagihan yang sama banyak atau sekata. Dan yang terakhir, yang ke-9 ialah cepat kaki, ringan tangan, iaitu rajin dan giat, sangat cekap dan suka menolong. Jadi murid-murid di sini kita perlu mengingati kesemua 9 maksud bagi peribahasa di dalam petikan. Jadi murid-murid bolehlah ulang baca selepas ini sebelum murid-murid menjawab soalan yang akan saya berikan di dalam link pembelajaran sebentar nanti. Kesimpulannya hari ini, objektif pembelajaran kita ialah murid dapat membaca petikan dengan santun dan murid dapat kenal pasti peribahasa dalam petikan. Dapatkah murid kenal pasti peribahasa dalam petikan? Dapat ya murid-murid, kita dapat kenal pasti 9 peribahasa dalam petikan hari ini. Dan yang seterusnya, kriteria kejayaan kita ialah murid dapat menyebut dengan betul 4 peribahasa daripada 9 peribahasa di dalam petikan. Sampai di sini saja ya murid-murid pembelajaran kita hari ini, iaitu kita belajar tentang peribahasa. Sampai kita berjumpa lagi murid-murid. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi